Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kali ini pada video pembelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Ustaz harap murid-murid semua dalam keadaan sihat dan sejahtera dan juga bersedia untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita, mari kita menadah tangan serta mengaminkan doa supaya sesi pembelajaran kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan untuk memahami dan diperkuatkan daya ingatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تف علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, tajuk kita pada kali ini adalah dalam bidang ibadah, iaitu mari bersuci. Baik, mari kita tengok objektif pembelajaran kita, iaitu murid dapat menerangkan pengertian najis dengan betul. Dan yang kedua, murid dapat menjelaskan bahagian dan jenis najis serta cara untuk mensucikannya dengan tepat. Baik, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 114. Okey, di sini kita boleh nampak ada seorang datuk bersama cucunya sedang berbual-bual di sebuah kampung. Okay, mari kita baca dan fahami. Tengok Tok, Hafiz terpijak tahi. Itulah, kalau tidak berhati-hati, kan dah terpijak najis. Apakah erti najis, Tok? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat, seperti darah dan tahi. Oh, baru Fatah tahu. Di sini kita boleh nampak yang datuknya memberitahu Fatah apa itu najis. Baik, mari kita tengok pengertian najis dengan lebih dekat. Najis ialah semua jenis benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Okey, maksudnya di sini adalah bila mana kita nak mendirikan solat tetapi ada benda-benda kotor yang terlekat ataupun terkena pada badan atau pakaian kita yang boleh menghalang daripada solat kita sah. Benda kotor itu disebut sebagai najis. Seterusnya, kita mengenal jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ada 3. Yang pertama, najis muhaffafah ataupun najis ringan. Yang kedua, najis mukhallazah ataupun najis berat. Dan yang ketiga, najis mutawassitah iaitu najis sederhana. Ada 3 najis. Najis muhaffafah, najis mukhallazah dan najis mutawassitah. Baik, mari kita mengenal najis muhaffafah. Najis muhaffafah ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Maksudnya di sini adalah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah. Kanak-kanak lelaki. Bukan kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak lelaki yang umur dia 2 tahun ke bawah. Dan dia tidak makan dan minum kecuali
susu ibunya sahaja. Maksudnya kanak-kanak lelaki tersebut dia tak makan nasi, dia tak makan bubur, dia tak makan biskut ke. Dia hanya minum susu ibunya sahaja. Maka bila dia kencing, air kencing kanak-kanak lelaki tersebut merupakan najis muhaffafah. Baik, mari kita mengenali najis muhallazah ataupun najis berat, iaitu anjing, babi dan keturunannya serta segala perkara yang berkaitan dengan kedua-duanya. Contoh, air kencing, air liur dan darah kedua-duanya. Maksudnya adalah najis muhallazah ni babi, binatang babi tu ataupun anjing serta keturunannya, maksudnya keluarga dia, anak anjing, ayah anjing, serta segala perkara yang berkaitan dengannya. Maksudnya perkara yang berkaitan dia adalah seperti air liur dia. Air liur binatang, kedua-dua binatang ini adalah najis mukhallazah. Termasuklah dia punya darah, termasuklah dia punya air kencing dia, termasuk juga dengan bulu-bulu dia. Semua perkara yang berkaitan dengan kedua-dua binatang ini adalah najis mukhallazah. Okey, baik. Mari kita tengok pula najis mutawassitah, iaitu najis sederhana. Najis selain daripada najis mukhallazah dan najis muhaffafah. Contohnya air kencing, tahi dan darah. Maksudnya di sini adalah najis-najis yang selain daripada najis mukhallazah dan juga selain daripada najis muhaffafah. Itu dikira sebagai najis mutawassitah. Contohnya air kencing, tahi, darah, lagi nanah, muntah, bangkai, semua tu dikira sebagai najis mutawassitah. Okay, sekarang kita akan belajar cara-cara untuk membersihkan najis. Baik, mari kita tengok cara membersihkan najis muhaffafah, iaitu renjiskan air mutlak ke tempat yang terkena najis. Mudah saja. Ambil air dan renjis saja ke tempat yang terkena najis tersebut. Sebab tu dipanggil najis ringan, iaitu cara membersihkan dia sangat mudah. Okey, kita lihat pula cara membersihkan najis mutawassitah. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Dan yang kedua, basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesannya sama ada warna, bau dan rasa. Contohnya, seluar kita terkena tahi kucing. Pertama, kita buang tahi itu dulu. Lepas itu, kita basuh seluar kita dengan air mutlak sehingga hilang 3 perkara. Iaitu pertama, hilang warna, hilang bau dan juga hilang rasa. Bila dah hilang, maksudnya seluar kita dah bersih, kita dah berjaya sucikan seluar tersebut. Okey, kita tengok pula cara membersihkan najis mukhallazah. Yang pertama, hilangkan najis yang terkena pada badan, pakaian atau tempat. Yang kedua, basuh dengan air tanah 1 kali. Dan yang ketiga, basuh dengan air mutlak 6 kali hingga hilang bau, warna dan rasa. Contohnya, kasut kita terkena tai anjing. Pertama, kita buang dulu tai anjing tersebut. Lepas buang, kita basuh kasut kita itu dengan air yang bercampur dengan tanah. Sekali je. Lepas tu baru kita basuh dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Sama dengan 3 syarat, iaitu hingga hilang bau, warna dan rasa. Itu bau
tai itu, warna tai itu dan juga rasa tai itu. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 117. Okey, di sini ia menceritakan tentang cara-cara menjaga kesucian dan menjaga kebersihan. Ustaz harap murid-murid dapat contohi dan amalkan dalam kehidupan seharian. Okey, kita tengok kalau di rumah kita boleh mandi wajib. Mandi wajib ni apabila kita terkena hadas, kita wajib mandi wajib. Yang kedua, tayamum. Tayamum bila mana tak ada air, kita perlu tayamum dengan menggunakan debu tanah. Baik. Di sekolah pula, kita boleh beruduk dan juga beristinja dengan sempurna. Di tempat awam, kita boleh menjaga kebersihan dengan membuang sampah di tempatnya. Maksudnya membuang sampah di dalam tong sampah. Bukan buang sampah di longkang, bukan buang sampah di tengah jalan, tetapi buang sampah di dalam tong sampah. Okey, yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan kemas. Bila kita pakai pakaian bersih dan kemas, bukan sahaja kita dipandang elok, orang nak mandang kita pun tenang. Yang ketiga, membersihkan kawasan sekolah. Bila mana kelas kita kotor, kita perlu membersihkan kelas kita supaya bersih dan juga mudah untuk kita belajar. Dan yang terakhir adalah memakai kasut. Baiklah, kesimpulannya, kita mestilah menjaga kesucian diri kerana ia bukan sahaja menandakan kesempurnaan iman seseorang, tetapi amalan tersebut iaitu amalan mensucikan diri ataupun menjaga kebersihan juga mempunyai kepentingan dan faedah yang banyak. Contohnya, bila kita menjaga kebersihan, kita dapat menjauhkan diri daripada penyakit dan juga kesihatan kita juga bertambah baik. Baiklah, itu sahaja video pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz harap murid-murid dapat mencapai objektif pembelajaran kita dan juga dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, itu sahaja. Moga kita bertemu lagi di lain video, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.